الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dikasihi Al-Fadil pengerusi masjid, Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, seluruh jawatan kuasa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih lagi memberikan nyawa kepada kita pada pagi ini, setelah daripada kita mati semalam. Kita bangun daripada tidur, kita baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah, yang telah menghidupkan kami daripada mati, dan kepadamulah kami akan dikembalikan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan, dan kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Pada hari ini 14 Ramadan. 14 kan? Kan ada 13. 14 Ramadan. Sekejap sahaja masa berlalu, kita dah hampir kepada separuh bulan Ramadan. Rasa baru semalam start puasa, dan berasa baru tahun lepas ke tahun 2 tahun lepas hamba mari sini. Mari kuliah subuh di masjid Kubang Parik ni lah. Tapi waktu tu blackout kalau tak silap. Kalau siapa ingat lah, waktu tu blackout, tak ada api. Kita kuliah dalam keadaan gelap. Tuan-tuan sekalian, ni mana teringat masa tu mari sini. Nak ceritanya sekejap saja masa yang berlalu, mari-mari Ramadan hak ni pula. Jadi mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan ini menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu syurga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam Islam ni tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang wajib kita segerakan. Dalam Islam ini ada beberapa perkara yang wajib kita segera.
Yang ni tak boleh tangguh, kena buat cepat. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, iaitulah bila mana masuk waktu solat. Yang ni tak boleh tangguh. Kan, jangan pula kita bila masuk waktu solat kita pergi tidur pula dah. Ni, dah masuk waktu solat kena segera. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, iaitulah kebumikan jenazah bagi orang yang mati. Kan, orang mati bila mati kan kena kebumikan jenazah itu. Jangan tangguh pula. Kita tanam minggu depan. Sibuk belaka hari ni. Tak boleh. Kena segerakan pengebumian jenazah itu. Kenapa? Kerana jenazah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak sabar-sabar nak bertemu dengan Allah. Dia mengatakan qaddimuni qaddimuni, cepatkan aku, cepatkan aku. Cepat pergi tanam aku ni. Tapi kalau kita buat lambat-lambat, kesian ke dia. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, iaitulah mencegah kemungkaran. Yang ni tak boleh tangguh. Tengok kemungkaran ada depan mata, kena cegah kemungkaran itu. Jangan tunggu tahun depan kita tegur lah. Tak boleh. Kena segera mencegah kemungkaran. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, iaitulah berkahwin. Bagi orang perempuan yang ada jodohnya. Ni kena cepat juga dalam Islam. Anak-anak kita, anak perempuan kita ni, bila mana sampai jodoh dia, kita kena cepatkan kahwin dia. Jangan buat lambat-lambat sebab dia orang perempuan. Anak lelaki ni tak apa. Dia laku dia lain, tuan-tuan sekalian. Makin lama makin laku. Kan, anak perempuan ni dia lain sikit. Jadi kena segera. Orang yang datang tu orang beriman, orang yang ada agama, Nabi suruh kahwinkan dengan orang ni. Yang kelima, iaitulah meraihkan tetamu. Kena raihkan tetamu. Yang ni tak boleh tangguh. Tetamu datang rumah kita, ataupun kedatangan tetamu pada contohnya waktu-waktu yang kita sedia dan sebagainya, kita kena raihkan tetamu itu. Dan yang keenam, tuan-tuan sekalian, iaitulah membayar hutang bila ada kemampuan. Yang ni pun tak boleh tangguh. Bayar hutang tak boleh tangguh. Bila mati, tuan-tuan sekalian, hutang ni, kalau kita mati tak bayar hutang, yang mana tidak akan selesai untuk kita masuk ke dalam syurga setelah selesai untuk hutang dulu. Sebab itulah sahabat-sahabat Nabi ni, kalau kita baca sirah, ada sahabat Nabi ni, dia mati, tuan-tuan sekalian, yang mana dia tak sempat bayar hutang. Tapi oleh kerana orang yang beriman kepada Allah, maka dia datang dalam mimpi dan bagi tahu sahabat yang lain, selesaikan hutang dia. Bagi tahu Abu Bakar, yang mana dia ada harta sekian-sekian, selesaikan hutang dia. Nak ceritanya bagaimana pentingnya segerakan bayar hutang bila ada kemampuan ini. Dan yang ketujuh, tuan-tuan sekalian, iaitulah bertaubat bila mana melakukan dosa. Yang ni tak boleh tangguh. Yang mana kita kena segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bila buat dosa. Jadi hamba pada pagi ni nak cerita yang ketujuh ni. Dia ada 7 semua ni, tapi nak cerita 7 tak sempat. Kita ambil satu sahaja, tuan-tuan sekalian, iaitulah bertaubat bila mana melakukan dosa. Yang ni perkara yang kita kena buat cepat. Jangan tangguh-tangguh. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan, bulan yang mana Allah Ta'ala buka pintu syurga, Allah Ta'ala buka pintu rahmat dia kepada hamba-hambanya. Maka kita kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kita tak tahu bila jangka hayat kita ni akan berakhir. Setiap orang ni, tuan-tuan sekalian, dan setiap sesuatu yang ada di atas dunia ni pasti akan binasa. Allah Ta'ala mengatakan, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, setiap yang ada ni pasti akan binasa. Yang kita ada pada hari ni, rumah kita, kereta kita, manusia,
jin, malaikat, semua yang ada ni, semuanya akan binasa. Yang kekal hanyalah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal wajah Allah yang mulia. Allah yang kekal. Maka bila kita tahu yang mana kita semua ni tidak kekal di atas dunia, maka kita kena bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada Allah Taala jemput kita ni. Bila mana nyawa dah sampai di halkum, tidak ada dah masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Nabi SAW mengatakan, Inna Allah Azza wa Jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah Ta'ala terima taubat hambanya selagi mana ruhnya ataupun nyawanya belum sampai di halkum, hampir mati. Ini dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita bimbang. Kita bimbang apa? Bimbang hampir-hampir nak mati ni baru nak bertaubat. Yang mana bimbang hadis ni, Nabi bagi tahu Allah Ta'ala tak terima bila mana roh dia tadi, tuan-tuan sekalian, dah sampai di halkum. Ya, sebelum sampai di halkum, Allah Ta'ala terima lagi. Nyawa ditarik oleh Allah. Dah sampai sini, tuan-tuan sekalian, bimbang Allah Ta'ala tak terima dah. Oleh sebab itulah kita lihat bagaimana Fir'aun. Fir'aun yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan dia dalam lautan. Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam dan bala pengikutnya. Dikejar Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa ini sampailah ke lautan. Bila sampai di lautan, Fir'aun tengok kali ni kan Musa ni kena dah. Pasal depan tu laut, dia belakang. Yang mana pengikut Nabi Musa bimbang dah. Inna lamudrakun. Sesungguhnya kita ni telah dijumpai, kita ni habis dah ni. Inna lamudrakun, kita ni. Nabi Musa dalam keadaan yang tenang, yang mana dia mengatakan, kalla inna rabbi sayahdin. Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepada kita. Keyakinan Nabi Musa alaihissalam kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah berada di depan jalan yang mati dah ni. Lautan di hadapan, di belakang tentera Fir'aun dan bala tentera dia. Ketika itu, yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna rabbi sayahdin. Suatu kita ni tuan-tuan sekalian, walaupun macam mana sekalipun susah kita pada hari ni, kena ingat. Inna rabbi sayahdin. Allah Ta'ala akan berikan petunjuk kepada kita. Maka Nabi Musa alaihissalam memukul lautan itu dengan tongkat dia. Maka lautan itu terbelah dua, kataudil azim, macam gunung yang sangat besar. Jadi gunung besar, tuan-tuan sekalian. Maka Nabi Musa boleh lalu. Ada riwayat mengatakan 12 lorong boleh lalu. Fir'aun ni duduk belakang. Duduk belakang pula, tuan-tuan sekalian, ada riwayat mengatakan Fir'aun ni dia naik kuda betina. Jadi pengikut-pengikut dia ni bila tengok kuda betina lalu, takkan kita ni kuda jantan malu kuda betina? Kan? Betina masuk tengah tu, kita tak berani. Masuk belaka lah, tuan-tuan sekalian. Bila masuk di tengah-tengah lautan itu, yang mana lautan itu kembali bercantum semula, menyebabkan Fir'aun tenggelam ketika itu. Bila tenggelam ketika itu, barulah dia mengatakan dia nak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kata nak beriman. Amantu bi rabbi, aku beriman dengan Tuhan yang telah disembah oleh Bani Israel, dan akulah orang yang menyerah diri. Fir'aun ni ayat dia. Yang mana turun Jibril alaihissalam. Jibril, tuan-tuan sekalian, turun terus. Bagi tahu kepada Fir'aun ni, Al-an, adakah sekarang baru kamu nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Al-an, sekarang baru nak teraubat kepada Allah. Ni tuan-tuan sekalian, bimbang hak tu lah. Yang mana mati, nak dekat mati baru nak bertaubat kepada Allah.
bimbang Allah Ta'ala tak terima dah taubat dia. Jadi Fir'aun Allah tak terima. Allah Ta'ala selamatkan jasad dia. Falyaum, Allah Ta'ala selamatkan jasad dia supaya kita orang yang kemudian ini dapat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil pengajaran. Kan Fir'aun ni, kalau tuan-tuan pergi Mesir pada hari ni, boleh tengok Fir'aun. Dia dah dimemuiakan dia punya jasad dia tu. Sebab tu orang kata Fir'aun ni masa hidup nyusahkan orang, masa mati nyusahkan orang dia. Pasal nak mati, dah mati ni nak masuk tengok Fir'aun kena bayar, tuan-tuan. Ni dah mati pun nyusahkan orang. Ni nak ceritanya bagaimana bimbang bila mana roh tadi dah sampai di halkum, maka taubat tidak berguna lagi. Jadi orang-orang yang melengah-lengah bertaubat ini dan tak mengerjakan amal soleh semasa hidup di atas dunia, dia akan menyesal. Nyesal, tuan-tuan sekalian. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala beritahu wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjalah apa yang ada pada kamu ni, yang telah kami rezekikan kepada kamu. Belanjakanlah, wa anfiqu mimma razaqnakum, belanjakanlah sebahagian harta kamu ni sebelum daripada kamu ni datangnya ajal. Iza jaa ajaluha, datangnya ajal, tuan-tuan sekalian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak dilewatkan walau sesaat dan tidak diawalkan walaupun sesaat. Dah mati, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ada duit banyak mana sekalipun, bergunung duit ni kan, berguni-guni duit, dah mati nak derma, tak ada dah. Kan, dah mati baru nak kata ambillah emas tokoh, bagi pada masjid, ataupun ambillah duit ni bagi pada masjid buka puasa, taja orang buka puasa dan sebagainya. Tak ada dah. Bila mana dah mati, tak ada dah, tuan-tuan. Habis dah, setakat tu saja. Yang mana mereka akan mengatakan fayaqul rabbi, wahai Tuhan, laula akhartani ila ajalin qaribin, kalalah engkau ya Allah lambatkan ajal aku ni sikit je ya Allah. Minta dengan Allah, lambatkan sekejap saja. Pasal apa? Fa asaddaqa, aku nak sedekah kejap. Kan, amalan hak kita panggil hak besar ni, tuan-tuan sekalian, antaranya orang yang dah menyesal ini, bila dia mati dia nak sedekah. Hak ni paling cepat, tuan-tuan sekalian. Nak sembahyang takut lambat. Tapi kalau sedekah ni ambil hak ni pahala besar. Kan? Jadi nak ceritanya bagaimana mereka ni nak bersedekah, fa as-sadaqah, mana nak buat amal yang soleh. Kalau boleh nak semayang sekejap ya Allah, 2 rakaat tak bedah ya Allah. Kalau boleh ya Allah aku nak puasa sekejap ya Allah. Nak minta dengan Allah benda gitu. Fa as-sadaqah, aku nak sedekah sekejap ya Allah, lewatkan sikit mati aku ni. Wa akum minas salihin, dan aku jadi orang yang soleh. Baru nak jadi orang soleh. Baru nak jadi orang yang soleh. Orang yang soleh, orang yang macam mana? Orang yang ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Dalam bulan Ramadan ni, yang mana Allah Ta'ala didik kita jadi orang yang soleh. Soleh belaka, tuan-tuan sekalian, Ramadan ni, Masya Allah, Tabarakallah. Kan, Ramadan ni kalau tengok anak-anak muda pun jadi soleh juga. Alhamdulillah. Bangun awal-awal pagi, bangun sahur kan, bangun lepas sahur datang sembahyang subuh. Bulan lain belum tentu kan, Ramadan ni dia boleh bangun, dia pula kejut mak ayah dia, ayah mak bangun, kita kena sahur, jadi soleh pula anak aku ni kan. Ni bulan Ramadan, tuan-tuan sekalian, masuk waktu sembahyang, lepas tu dengar kuliah tazkirah subuh kalau ada tazkirah. Lepas batu balik pula, tuan-tuan sekalian, balik rumah baca Quran, ataupun lepas ni ada tadarus Al-Quran di masjid. Kemudian waktu duha, dengar kuliah duha pula.
Habis kuliah duha, tuan-tuan sekalian, balik Qailullah sekejap baca Quran, Zuhur datang pula sembahyang masjid. Kan, balik pula daripada masjid, tuan-tuan sekalian, mungkin ada halaqah pula. Ni. Sembahyang asar pula jemaah. Lepas tu kalau ada kuliah, dengar kuliah. Maghrib pula tuan-tuan sekalian, lepas buka puasa datang masjid pula dah. Ni dia. Lepas sembahyang maghrib, tunggu pula di masjid, tunggu ngaji Quran sampai isyak. Lepas isyak tarawih pula. Ni dia. Lepas tarawih tak habis lagi tu. Witir lagi. Lepas witir tadarus pula. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak cari mana bulan Ramadan ni? Satu hari bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, didik kita jadi orang yang soleh. Orang yang duduk dekat dengan masjid. Orang yang melazimi masjid. Orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran. Inilah Ramadan. Yang mana kita semua ni tuan-tuan sekalian menghabiskan banyak masa kita di rumah atau di masjid Ramadan ini. Nak tanya itu je. Kalau orang itu berjaya tuan-tuan sekalian menghabiskan masa dia di masjid, itu tanda orang-orang ni mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan ni banyak di masjid. Bulan lain mungkin tak banyak di masjid, tuan-tuan, tapi Ramadan ini nak ajar kita supaya apa? Kamu ni kena duduk di masjid. Kerana masjid ni merupakan al-masajid baitu kulli taqiyyin, kata Nabi. Masjid ni rumah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang takwa, dia tak duduk masjid, dia tak boleh claim dia bertakwa kepada Allah. Ya, la'allakum tattaqun, kita baca ayat tu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang yang takwa ni tuan-tuan sekalian, Nabi kata apa? Rumah di masjid. Rumah di masjid, ni Nabi sebut. Tapi kalau kita masjid pun tak pernah datang tuan-tuan sekalian, Ramadan ni masih lagi tak datang masjid, Ramadan ni masih lagi tak nak melangkahkan kaki datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, masih lagi tak ada rasa bagaimana nak sembahyang berjamaah dengan orang ramai, tuan-tuan sekalian, bimbang hati kita ni ada penyakit. Bimbang waktu lah. Bimbang hati kita ni ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pada hati mereka tu ada penyakit. Allah Ta'ala kata fi qulubihim maradun, ada penyakit. Allah Ta'ala tambah lagi penyakit dia. Ini kita bimbang hati tu kan. Sepatutnya datang Ramadan ni tuan-tuan sekalian, hati-hati orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia sangat suka datang ke masjid. Sangat suka. Batu kita bimbang ni akhir Ramadan ni. Bimbang bukan apa tuan-tuan sekalian, ialah bimbang dekat-dekat raya ni lah. Sedangkan kita ni bagaimana minta dengan Allah Ta'ala 6 bulan sebelum Ramadan. Orang-orang yang soleh ni 6 bulan sebelum Ramadan ni minta dah dengan Allah. Ada yang setahun minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Hak belakang tu amin, amin belakang tu. Masuk Ramadan, dia pula minta raya tuan ni. Saat ni mu minta Ramadan, masuk Ramadan mu minta raya pula. Ni dekat-dekat pertengahan ni dia start dah tuan-tuan sekalian. Dia start dah benda tu. Dia nak raya dah. Dia tak fikir bagaimana Ramadan ni tak habis lagi ni. Orang yang soleh tuan-tuan sekalian, bila mana masa makin berlalu Ramadan ni, dia akan sedih, dia akan menangis. Dia akan menangis. Pasal apa? Dia tahu bagaimana kelebihan Ramadan ini. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, kalau kamu tahu bagaimana kelebihan Ramadan ini, nescaya kamu nak Ramadan ni tiap-tiap bulan. Kalau tahu tuan-tuan sekalian. Ni dia, nak bagi tahu bagaimana kita pada hari ni tuan-tuan sekalian, datang Ramadan, tapi kita pula sibuk cari hal lain pula. Ya, sibuk cari hal lain. Tengok belah-belah, kita panggil waktu malam tuan-tuan sekalian, penuh bandar tu. Ya, penuh. Kita kata buat ni sembahyang tarawih masa bila? Siap dah beli apa semua. Ni kita bimbang ni. Patut malam-malam akhir ni kita iktikaf di masjid.
Malam-malam dekat-dekat akhir ni tuan-tuan sekalian, Nabi ajar kita 10 malam terakhir iktikaf di masjid. Kenapa nak mencari Lailatul Qadar? Bukan mencari Lailatul Kamdar, tuan-tuan sekalian. Kan, dia duk cari jualan murah. Dia tahu dah, ngelah-ngelah Ramadan ni, peniaga-peniaga ni tahu dah tuan-tuan sekalian. Dia tahu dah, dekat-dekat habis Ramadan ni orang mesti cari punya. Dia buat turun harga 50%, 60%, jualan mega sale, jualan mega, macam-macam mega ada, super mega. Ni Allah Ta'ala nak bagi kita ni lebih betul lagi tuan-tuan sekalian. Ni bukan setakat mega ni tak ada lawan, tak ada lawan keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak cari mana keampunan Allah? Allah Ta'ala nak ampunkan kita ni tuan-tuan sekalian, dosa kita ni sangat banyak. Nak bawa ni, nak mati ni, belum tentu Allah Ta'ala terima. Jadi kita masa hidup ni nak minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Sebab itulah Nabi SAW, Nabi sendiri bertaubat kepada Allah. Nabi ni bertaubat. Nabi tak ada dosa. Allah telah ampunkan dosa-dosa Nabi, tuan-tuan sekalian. Kan, dulu, kini, selama-lamanya Nabi tak ada dosa. Tapi kenapa Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi istighfar kepada Allah Ta'ala satu hari 70 kali. Ada riwayat kata satu hari 100 kali. Sahabat kira Nabi istighfar. Sebab apa? Sebab Nabi, tuan-tuan sekalian, sangat gembira Allah Ta'ala ampunkan dosa Nabi. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak cari mana tuan-tuan sekalian? Hak inilah benda gembira bagi orang beriman kepada Allah. Bila mana dia dengar Nabi Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia, yang itulah dia kejar sekali tuan-tuan sekalian. Bukan hak lain. Sedangkan kalau kita tengok Ramadan ini, semuanya untuk ampunkan dosa-dosa kita. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semuanya ampun dosa belaka. Bahkan kalau tuan-tuan duduk di masjid ini sembahyang subuh berjemaah, tunggu sampailah sembahyang duha, tuan-tuan sekalian, diampunkan dosa-dosa dia walaupun sebanyak buih-buih di lautan. Ni kelebihan orang yang datang sembahyang subuh. Dia duduk tuan-tuan sekalian sampai waktu duha. Kan, waktu yang sembahyang duha, kemudian dia duduk tuan-tuan sekalian, kelebihan dia apa? Di antaranya pahala haji umrah tu, yang kedua diampunkan dosa-dosa dia. Ni kelebihan orang sembahyang subuh ni. Untung tuan-tuan sekalian, orang sembahyang subuh ni banyak kelebihan-kelebihan dia. Oleh sebab itulah nak cerita bagaimana Ramadan yang datang ini tuan-tuan sekalian, kita kena banyak istighfar kepada Allah. Kena banyak istighfar kepada Allah. Kan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun dengan Allah, kerana Allah Ta'ala ni Maha Pengampun. Kan, dengan kita istighfar ni tuan-tuan sekalian, macam-macam Allah Ta'ala akan berikan pada kita. Dia daripada istighfar ni lah Allah Ta'ala akan berikan hak lain. Nak jadi orang soleh, nak jadi Allah Ta'ala terima doa kita, bermula dengan istighfar kita kepada Allah. Sebab itulah bulan puasa ni Allah Ta'ala ajarkan kepada kita supaya istighfar. Waktu bila istighfar? Waktu sahur, tuan-tuan sekalian. Ini waktu yang sangat terbaik untuk kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-munfiqin wal-mustaghfirina bil-ashar. Surah Ali Imran. As-sabirin, orang-orang yang sabar. As-sadiqin, orang-orang yang benar janji dengan Allah. Wal-qanitin, orang yang taat kepada Allah, kuat amal ibadat. Wal-munfiqin, orang yang belanjakan harta di jalan Allah Ta'ala. Wal-mustaghfirin, orang yang istighfar kepada Allah. Waktu bila? Bil ashar, waktu sahur. Sahur ni makanan. Perbuatan makan tu suhur dia panggil. Tapi kita ni biasalah sahur-sahur kan. Perbuatan kita makan tu suhur dia panggil. Waktu tu dia panggil sahar ataupun ashar, jamak kepada itu. Jadi waktu itulah tuan-tuan sekalian, batulah Nabi suruh kita ni lewatkan makan sahur. Lewatkan supaya apa? Ni waktu baik kamu istighfar kepada Allah.
Tapi kita pada hari ini tuan-tuan sekalian sahur pukul 2 pagi. Kan? Bang, kita sahur awal sikit malam ni bang. Berapa? Bimbang dok kejut subuh. Dok kejut bangun sahur. Ni tuan-tuan sekalian, ini salah faham. Sahur ni Nabi suruh lewatkan supaya apa? Kamu bangun awal, supaya kamu bangun qiyamul lail, kamu bangun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, kamu baca Quran, kamu minta doa kepada Allah. Waktu yang mustajab doa ni, waktu ni lah kamu kena bangun. Boleh pula dia kata kita sahur awal, takut tak bakit bangun sahur. Mikir dah benda gitu tuan-tuan. Patut kita mikir lagu mana nak bangun awal ni. Kan? Bimbang tuan-tuan sekalian, lah kali dah sahur. Kita sahur dah ni, jadi semayang pukul 6.30 pun tak apa. Bimbang waktu lah. Kan, bangun-bangun pukul 7 dah tuan-tuan sekalian. Ni. Sebab tu Nabi, benda hak Nabi bagi tahu kepada kita ni, sunnah Nabi ni benda yang sangat besar sebenarnya kalau kita faham betul-betul tuan-tuan sekalian. Istighfar pada waktu sahur, lepas kita makan, lewatkan sahur tadi tu, kita duduk sekejap istighfar pada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Doa kepada Allah. Nabi bagi tahu Allah Taala, siapa-siapa yang istighfar kepada aku pada waktu itu, pada waktu malam-malam yang mana Allah Taala turun pada malam-malam itu tuan-tuan sekalian, memberikan rahmat Allah Taala, siapa-siapa yang istighfar pada Allah, Allah Taala akan ampunkan dosa dia. Jadi Nabi SAW ini merupakan orang yang sangat gembira bila mana Allah Taala ampunkan dosa Nabi. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi banyak istighfar. Cuma satu tempat saja Nabi tak boleh istighfar. Satu tempat saja Nabi tak boleh istighfar. Bukan Nabi tak nak istighfar, Nabi tak boleh istighfar dalam tu. Kat mana tuan-tuan sekalian? Kat mana? Dalam tandas. Jangan buat warak pula masuk tandas, astagfirullah. Duduk dalam tandas bila-bila terang tu, astagfirullah. Tak jadi tu berat nanang tuan-tuan sekalian, jangan buat gitu. Jadi Nabi nak cerita, Nabi keluar daripada tanda, Nabi keluar daripada qada hajat Nabi SAW. Perkataan pertama yang Nabi minta dengan Allah Ta'ala apa dia? Ghufranak, ya Allah ampunkan dosa aku. Tuan-tuan tengok ni, Pak Nabi tadi tak boleh istighfar kepada Allah, Nabi keluar terus Nabi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufranak, minta ampun dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian yang terakhirlah, ada satu kisah yang menarik tuan-tuan sekalian. Kisah seorang pemuda penggali kubur. Pemuda ni penggali kubur tuan-tuan sekalian. Bukan senang nak cari orang muda boleh gali kubur ni. Satu hari Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ni orang rapat dengan Nabi. Dia boleh masuk rumah Nabi. Dia masuk rumah Nabi dalam keadaan dia menangis. Lalu Nabi pun tengok Sayyidina Umar ni pelik, apa pula nangis pula Sayyidina Umar ni. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, ada seorang pemuda yang sedang menangis di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membakar hati dia. Umar kata. Maka Nabi kata pada Umar, wahai Umar, panggil pemuda itu masuk dalam rumah ni. Kan, tengok dok menangis depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila mana masuk pemuda ni, maka Nabi tanya kepada pemuda ni, wahai anak muda, kenapa kamu menangis? Maka jawab pemuda tu tuan-tuan sekalian, ya Rasulullah, aku menangis kerana dosa aku banyak ya Rasulullah. Aku takut kepada Allah. Allah Ta'ala ni maha perkasa, yang mana Allah Ta'ala ni sedang murka kepada aku. Ni tuan-tuan, nak cari pemuda macam ni bukan senang. Mikir dah ni, adakah Allah Ta'ala ampunkan dosa dia sampai dia menangis tuan-tuan sekalian. Dia kerja gali kubur. Mungkin dia tengok orang mati tuan-tuan sekalian, datang pada dia rasa gerun bagaimana mati ni. Lalu Nabi tanya dia, adakah kamu ni mensyirikkan Allah Ta'ala? Pemuda kata tidak. Nabi tanya lagi, adakah kau bunuh orang? Ada buat bunuh orang ke? Nabi tanya, tanpa hak? Pemuda kata tak ada ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampunkan dosamu ni walaupun sebesar 7 petala langit dan bumi serta bukit. Walaupun besar macam tu, Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu.
Lalu ditanya lagi, Rasul tanya lagi, adakah dosamu lebih besar ataupun al-kursi lebih besar? Al-kursi, tuan-tuan sekalian, Nabi tanya lagi. Lalu jawab pemuda ni, dosaku lagi besar ya Rasulullah. Ni. Maka Nabi tanya lagi, dosamu lebih besar ataupun arash Allah? Pemuda ni kata, ya Rasulullah, dosa aku lagi besar. Lalu Nabi tanya lagi, Nabi tanya lagi pemuda ini, adakah dosamu lebih besar ataupun kemaafan Allah lagi besar? Ini dia. Lalu barulah pemuda ini mengatakan, kemaafan Allah lebih besar, tuan-tuan sekalian. Yang ini tak ada lebih awal. Kemaafan daripada Allah. Allah Ta'ala nak maafkan orang itu. Sebab tu kita doa Ramadan ini, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah, ataupun Allahumma inni, yang kita baca tu, innaka afuun karim. Tiap-tiap kali kita sembahyang tarawih, imam baca doa ni, innaka afuun karim, innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah dosaku, maafkanlah aku ya Allah. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak dapat mengampunkan dosa besar kecuali Allah yang maha besar, yang besar maaf dan keampunannya. Lalu pemuda ni, Nabi tanya lagi, wahai pemuda, ceritakan kepada aku apa dosamu ni. Lalu pemuda tu, tuan-tuan sekalian, dia pun malu nak bagi tahu Nabi. Tapi Nabi tanya, maka dia pun ceritalah. Jawab pemuda ni, tuan-tuan sekalian, ya Rasulullah, kerja aku ni tukang gali kubur. Sejak 7 tahun dah gali kubur. Satu hari, tuan-tuan sekalian, kata dia, aku gali kubur seorang gadis Ansar. Gali kubur seorang wanita gadis Ansar, yang mana bila mana aku pun, tuan-tuan sekalian, dia kata dia, setelah aku telanjangkan kain kapan dia, tengok perempuan ni cantik, tuan-tuan sekalian, dia pun telanjangkan kain kapan dia, kemudian aku tinggalkan dia, kemudian tetapi tidak jauh bangkit hawa nafsu, tuan-tuan sekalian, dia kembali balik dan dia bersetubuh dengan mayat gadis itu sampai dia puas. Yang mana dia bersama dengan gadis itu, dah mati dah, tuan-tuan sekalian. Dia buat gitulah, dia zina dengan perempuan itu, kan. Jadi bila mana, tuan-tuan sekalian, gadis itu yang mana bangkit, dia bangun, dia mengatakan, celaka engkau wahai pemuda. Bukankah kau ni yang mana tak rasa malu kepada Allah Ta'ala yang akan balas pembalasan ini? Orang zalim yang akan menuntut kepada Allah supaya apa? Dibalas balik benda-benda dosa yang telah dibuat kepada dia. Kau biar aku dalam keadaan telanjang ini, kau hadapkan aku di hadapan Allah sebagai seorang yang berjanabah ini, yang dalam keadaan dalam keadaan tadi itu, tuan-tuan sekalian. Maka bila pemuda ni terdengar suara wanita ni, yang mana dia pun rasa dosa sangat, tuan-tuan sekalian, kan, rasa dosa sangat, datang jumpa Nabi. Maka Nabi dengar cerita itu, maka Nabi mengatakan, Nabi kata kepada dia, wahai orang fasik, alangkah layaknya engkau masuk neraka. Nabi kata, keluar dari sini. Nabi marah, tuan-tuan sekalian. Nabi dengar, Nabi marah. Maka pemuda itu pun keluar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 hari dan 40 malam. Dia tengok ke langit, dia berdoa kepada Allah, ya Tuhan Nabi Muhammad, wahai Tuhan Nabi Adam, wahai Tuhan Ibu Hawa, jika engkau telah mengampunkan aku, maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dia minta dengan Allah, ya Allah, kalau engkau ampunkan aku, ya Allah, bagitahulah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Kalau tidak, kirimkan api dari langit, bakal aku di atas dunia ni, dan selamatkan aku dari seksa akhirat. Dia sungguh-sungguh, tuan-tuan sekalian, dosa dia besar ni. Buat dosa ni, tuan-tuan sekalian. Bersama dengan wanita tadi tu yang telah mati, tuan-tuan sekalian, dia tinggalkan dalam keadaan macam tu. Tapi timbul dan dia rasa insaf, taubat kepada Allah. Maka Jibril turun kepada Nabi SAW. Jibril turun mengatakan, ya Muhammad, Tuhanmu memberi salam kepadamu. Jawab Nabi, dialah assalam, dan daripadanya salam, dan kepadanya segala keselamatan. Jibril tanya, Allah tanya, adakah engkau menjadikan makhluk? Jawab Nabi SAW, bahkan Allah yang menjadikan aku dan semua makhluk.
Jibril tanya lagi, adakah engkau memberikan rezeki kepada mereka? Jawab Nabi, bahkan Allah yang memberikan rezeki kepada aku dan kepada mereka. Jibril tanya lagi, adakah engkau yang memberikan taubat kepada mereka? Jawab Nabi, bahkan Allah yang memberikan taubat kepada aku dan kepada mereka. Maka kata Jibril alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman, maafkanlah hamba-Ku itu, kerana aku telah memaafkannya. Allahu Akbar. Dapat keampunan daripada Allah. Nabi bila mana Jibril bagi tahu macam tu, Nabi suruh cari mana pemuda itu, panggil pemuda itu, dan bagi tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah memberikan taubat kepadanya dan memaafkannya. Jadi tuan-tuan sekalian, cerita ni sangat-sangat memberikan kesan kepada hati-hati orang beriman kepada Allah. Walaupun banyak mana dosa yang kita lakukan, tuan-tuan sekalian, jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadikanlah Ramadan ini bulan untuk kita minta ampun dengan Allah dosa kita yang banyak, tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Allah telah ampunkan dosa kita. Dan kita tak tahu nak jawab bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila mana Allah Ta'ala yang mana akan dibentangkan dosa-dosa kita ini di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita sama-samalah banyak istighfar, dan kita banyakkan sembahyang taubat, kita banyakkan sedekah dan sebagainya, amal-amal yang soleh sebelum kita mati dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang dari hamba sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسبيح كفر وصلاة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.